Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Sya'arsya al-Banjari wa ila kulli masyaykhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung hak kemarin. Rasa dalam muka surat 135 lagi tu. Kalau hak Jawi ni baik ke berapa dan sebanyak-banyak hit. 7 daripada bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan sebanyak-banyak hit itu sebanyak-banyak tempoh datang darah hit lah. Banyak hazah tu. Dan sebanyak-banyak tempoh data darah hid. Kalau hid saja pun tak kena juga darah hid. Tapi maklum dah lah. Dan sebanyak-banyak hid itu ialah 15 hari 15 malam. Jadi dia ayat dah kemarin katanya sekuih-kuih hid itu sehari semalam di dalam tempoh 24 jam. Walaupun tak berhubung tak ada masalah. Tapi dalam tempoh 15 hari itulah. Dan jika tiada berhubung ia hit sekalipun dalam tempoh 15 hari itu tak berhubung pun tak ada masalah. Tidak kata kena berhubung seterik. Cuma tempoh paling lama dalam tempoh 15 hari. Kalau berputus-putus pun lebih 15 hari, dia jadi masalah istihadah. Dan yang ghalib yakni yang kebiasaannya masa hid yakni masa bagi datang darah itu 6 hari atau 7 hari, 6 hari atau 7 hari. Hak tu hak ghalib. Bermula sekalian itu kata sekuih-kuih hid sebanyak-banyak hid dan ghalib yakni kebiasaan darah hid itu tetap ia sabit ia yakni tetap ia hak kata bilangan hid tu dengan periksa yakni istiqra' daripada imam kita Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kena sebut molek lah nama alim ulama. Jangan sebut pi'in gitu. Kurang molek lah, kurang molek. Bahasa kita orang kampung kurang molek. Tak nama Nabi Muhammad pun dia ada takzim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak nama orang-orang besar tak ada orang kecek cara-cara orang panggil tak lengkap begitu. Jadi orang besar pada dunia pun kita bukan main takzim, tapi orang besar pada akhirat kita tak takzim. Tu alamat email tak kuat tu. Mujadah email lagi lah, mujadah lagi takut tak ada ya. Berlatihlah latih. Ada kadang-kadang memang telacam mulut kita, muka kita tak latih. Kita latih. Saya pun sama jugalah. Kita latih. Bermula sekali itu sabit ia dengan periksa imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu.
Dan sekurang-kurang masa suci. Ni hok ramai orang perempuan tak tahu. Ni hok jari jatuh dia pun tak tahu juga. Ni mana? Dan sekurang-kurang masa suci antara dua hik. Maksudnya hik kali pertama datang dengan hik kali kedua tu boleh hukum hik tu kena ada sekurang-kurang suci dia panggil. Berapa lama? 15 hari 15 malam kena ada. Kalau tak ada 15 hari 15 malam, lepas daripada haid pertama, mari haid kedua tak ada cuti 15 hari, maka itu ada masalah istihadah. Mari 5 hari, contoh kebiasaan mari 5 hari, 6 hari. Kemudiannya tak ada cuti 15 hari, mari pula darah sakni tu tak. Kita kata tidak dalam tempoh 15 hari lah. Kalau dalam tempoh 15 hari, contoh awal bulan 1 hari bulan hingga 15 hari bulan, mari tika mana tak ada masalah. Tak. Contoh kata mari 5 hari awal bulan, lepas tu berhenti 5 hari. Lepas tu mari pula, tak ada masalah sebab dalam tempoh 15 hari. Hok masalahnya bila berhenti katakanlah 10 hari, tak. Dia nak 5 hari lagi lah. Tiba-tiba tak kita cuti 10 hari. Tu lebih dah tu 20 hari dah tu. Mari pula hari 21. Tu tak boleh nak dihukumkan dengan kedua-dua hik. Adalah salah satunya istihadah. Hak mana istihadah, hak mana hik, kita akan kena pasti lepas pada ni. Baru nak kena hik baru. Dan sekurang-kurang suci, jadi kena ingat sekurang-kurang suci antara dua hik itu 15 hari 15 malam. Kenapa? Dari kerana illat dia panggil. Di dalam sebulan itu paling ghalib, pada ghalibnya, pada kebiasaannya tiada sunyi ia pada setiap bulan tu. Daripada hik dia suci itu. Ni. Tiap-tiap bulan kebiasaannya perempuan ni akan mari hik, akan mari suci. Oleh kerana tu kalau mari hik, nak mari hik kali yang kedua kena ada waktu tempoh bagi suci. Kalau tak ada tempoh 15 hari ni, maka hik yang kedua yang melampaui 15 hari tadi, maka ada masalah istihadah. Gitu saja. Dia kalau kita gambar rajah comel sikit lah. Tapi oleh kerana kita rasa malas, maka kita tak buat lah. Pandai-pandai sendiri. Kalau boleh buat gambar rajah sendiri, biar nampak. Maka apabila ada sebanyak-banyak hik itu 15 hari, nescaya lazimlah, yakni mestilah bahawa sekurang-kurang suci itu pun 15 hari pula, yakni dengan makna juga. Sebab sebulan ada 30 hari. Bila sebanyak-banyak hik 15 hari, maka suci dia pun sebanyak-banyaknya sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 15 hari. Kalau sebanyak-banyak hik, maka dia akan mari sekurang-kurang suci. Kalau dia mari sekurang-kurang hik sehari semalam, maka suci bulan dia tu berapa? 29 hari. Jadi gitu dah. Dan jadi nak ayat kata antara hik pertama dengan hik kedua nak dihukumkan tu kena ada sekurang-kurang suci. Berapa lama? 15 hari. Gitu saja. Dan keluar antara dua hik, iaitu suci antara hik dan nifas. Hak ni tak sama. Saat ni hik dengan hik. Hak ni masalah hik dengan nifas. Bila masalah hik dengan nifas, tak semestinya kena suci 15 hari. Kurang 15 hari pun tidak ada masalah. Maka iaitu haid dan nifas ni. Suci, tempoh suci antara haid dan nifas ni. Maka iaitu harus bahawa ada ia suci antara haid dan nifas ni kurang daripada 15 hari boleh. Tak kurang daripada 15 hari sah. Maksudnya boleh dikira ke hak tu haid, dia boleh dikira ke hak ni nifas. Sama ada takmim, nak meratai, nak mengumumkan masalah. Sama ada bahasa Kelantan kita panggil apa? Tak kira. Tak kira. Sama ada, bahasa Kelantan kita dua kali tak kira, sama ada. Padahal sama dah tu. Atau tafsir yang panggil. Ataupun atau muradif. Tak kira sama ada terdahulu haid daripada nifas atau terkemudian ia haid daripadanya nifas. Kita jawab kena jaga domain lah. Kita buat ni tak perlu jaga dah. Tak sebab kita jaga dah. Tak kira sama ada terdahulu hik daripada nifas atau terkemudian ia hik daripadanya daripada nifas. Lagu mana terdahulu hik daripada nifas? Contohnya orang tina bunting, mengandung, datang darah hik.
Tak. Lepas tu bila datang darah haid berhenti sebentar beranak, keluar darah nifas, tu orang panggil terdahulu haid daripada nifas. Ataupun dia kata masalah nifas dulu baru haid. Lagu mana? Orang tina beranak, keluar darah nifas, kemudian mari darah haid. Lagu mana hak tu? Tu nak terai lah. Maka tak perlu nak hurau panjang lah, sebab dia akan terai dah bawah ni, jelas dah. Maka rupa masalah ni tafsir ni nak hurau. Maka rupa masalah terdahulu haid daripada nifas, seperti bahawa melihat perempuan yang bunting, hak mengandung. Akal darahnya, darah perempuan bunting ni, orang hamil tu bahasa Arab dah tu, hamil ni. Tak. Itu ni jangan mai orang kampung kacau Arab. Tak, hamil. Tapi biasa duk guna mengandung. Ni. Darahnya kadar sehari semalam atau lebih. Dia tengok mula-mula masa dia duk bunting duk mengandung tu, dia tengok darah mari sehari semalam. Sehari semalam suka haid. Kalau tak cukup sehari semalam tak boleh nak kira haid. Atau lebih yakni jangan melampaui 15 hari lah. Lebih tu kalau dia lebih, tak. Tu nak berlaku istihadah pula. Maka beranak ia perempuan, kemudian daripada putus darahnya, darah haid saat ni sa'ah. Sa'ah sini maksudnya seketika, sekejap. Ni bukan jam. Hak hari tu, hak kita kata 24 sa'ah tu jam, dia guna bahasa Arab. Hak ni hak Melayu, sa'ah. Ni sa'ah, yakni seketika. Jadi bila dia mengandung saat ni keluar darah, lepas tu putus sebentar beranak, keluar darah nifas, boleh, tak ada masalah. Jadi orang panggil suci antara haid dan nifas tu berapa banyak? Saat je lah, sebentar ya, tak perlu 15 hari baru nak boleh hukum darah tu nifas, tak perlu. Lepas tu kalau orang tanya kita, orang mengandung keluar darah haid ke tak? Ni ayat dah sini ni. Tanya apa lagi ya? Ayat dah sini ni. Jadi tak ada pendapat lah. Di antara pendapatnya dikira ke darah haid bila cukup sifat. Mana sifat dia? Yang pertama warna dia tu warna haid. Yang keduanya sekurang-kurang dia sehari semalam. Lepas tu jangan lebih daripada 15 hari. Maka dia pun dikira haid. Gitu saja. Maka darah yang dilihatnya dahulu daripada beranak itu darah haid, dan yang keluar kemudian daripada beranak itu darah nifas. Berapa panggil darah nifas? Sebab telah kosong rahim. Berapa panggil darah nifas? Sebab rahim telah kosong. Kalau rahim belum kosong tak boleh panggil darah nifas. Nanti dia akan sebut ke masalah ke kita darah nifas ni gapo. Sebab tu ada masalah orang perempuan tanya, kalau kata dia tu mengandung tiba-tiba keguguran, darah yang keluar tu kira darah gapo? Darah nifas lah. Sebab rahim dia ada isi, tiba-tiba gugur, maksudnya kosong. Bila kosong, darah yang kemudian tu dipanggil ke darah nifas. Hukum darah nifas tak serupa dengan hukum darah haid. Pada beberapa masalah. Di antaranya masalah gapo? Sekurang-kurang dia. Kalau haid sekurang-kurang dia mesti sehari semalam. Kalau nifas sekurang-kurang dia sesaat. Itu lagi insya-Allah akan disebut. Dan masa suci antara keduanya haid dan nifas ni pada misal, pada misal. Misal bahasa Arab juga. Ni. Misal, yakni pada contoh itu saat je lah. Ada antara haid dan nifas tu saat saja, tak perlu 15 hari. Ni. Kalau tak mengaji cara berkitab gini, tak jumpa huraian begini ni. Ikutlah. Tak. Suruh ni haid, suruh tu nifas. Suruh tu bukan haid, pemayar. Orang panggil buat dengan segera. Ni, buat dengan segera ni tak sah. Tak sah. Supaya kita semaya, segera masuk dah waktu, boleh segera. Boleh. Ni, tak boleh main segera. Dia kena tengok hukum syarat saat ni tu. Sebab tu syarat sah semaya, syarat sah ambil air semaya, syarat sah bagi segala ibadat lah, boleh kita katakan mengetahui. Mengetahui. Agak orang tino kalau kata dia tu mari darah haid, mari darah nifas, tak mengaji bab masalah haid nifas, berdosa. Walaupun kebetulan dia buat tu kena dengan hak syarat. Sebab dia panggil buat dengan
agak-agak saja. Ia tak boleh. Ia kena ikut syari', ikut undang-undang Allah Ta'ala dan Rasul ni. Dan rupa masalah terkemudian haid daripada nifas. Tu contoh bagi mari haid dulu bagi nifas. Hak ni mari nifas dulu baru mari haid. Berjurus ngotilah mu'alif kita, pengarang kita ni. Wak mari sebutir-sebutir ke kita. Kita yang tak berjurusnya. Tak. Seperti bahawa putus darah nifas kemudian daripada 60 hari. Ia kena begitu. Jadi masalah mari nifas kemudian mari haid tak perlu kepada 15 hari suci. Ialah masalahnya mesti kena mari sebanyak-banyak nifas. Mari kena mari sebanyak-banyak nifas. Masalah dia barulah boleh hok kemudian tu dikira ke haid. Ni seperti masalah datang darah nifas 60 hari. Sebanyak-banyak nifas kan 60 hari. Daripada beranak saat ni tu, keluar darah saat ni, daripada sesaat umpamanya. Maksudnya 60 hari mari darah nifas, kemudian berhenti sebentar. Umpamanya keluar darah qada sehari semalam. Darah hok mari sehari semalam lepas pada tu apa yang apa? Darah haid. Kalau tak berhenti sesaat, tak boleh hukum haid. Apa? Sebab dia tak ada suka ke suci. Dia kena ada juga suka ke suci antara haid nifas ni sesaat. Kalau mari istrik, tu ada masalah istihadah. Nifas pun ada istihadah. Apa nifas lah? Tak mari tak apa, dia kena begitu gak baru nana kasi. Nana tu kalau kita nak belajar, nak buat kena dengan agama. Kalau kita memang tak semaya dah tu memang tak menana juga. Yang menana tu dengan akal lagi, pahanilah. Hak tu menana dia nya. Jadi maksudnya biar kita reti kata dia kalau kata darah nifas tu mari sterik lebih daripada 60 hari, ada masalah istihadah. Kalau mari 60 hari sebanyak-banyak nifas berhenti sesaat kemudian mari darah, maka itu hukumnya darah haid kalau cukup syarat. Syarat apa? Saat ni kita ada warna dia, sekurang-kurang dia, sebanyak-banyak dia. Ni atau lebih maka atau lebih pada sehari semalam. Hukum haid dah lah. Ni. Tapi warna lah ke warna juga. Tu kita ayat dah. Maka darah yang keluar itu darah haid jua dengan mana juga. Ni. Dan masa suci antara kedua nifas dan haid pada misal yakni pada contoh itu pada sesaat saja. Sesaat je lah. Ni sekejap saja. Apa yang selahzah. Adapun jika putus darah nifas di dalam 60 hari. Dalam tempoh 60 hari duk mari dah nifas tu berhenti darah nifas. Maka keluar darah qada sehari semalam. Mari pula darah sehari semalam. Atau lebih daripada sehari semalam. Ni. Atau lebih daripada sehari semalam dahulu daripada sempurna 60 hari, maka darah yang keluar itu darah nifas juga. Ni yang beranak keluar darah, mari darah 40 hari berhenti lama mana? 10 hari. Mari darah lepas pada tu lagu mana? Nifas. Berhenti darah 40 hari. Mari darah 40 hari, berhenti darah 15 hari. Mari pula darah apa tu? Nifas juga. Ustaz tidak ada suka ke suci. Bukan masalah tu dah. Sebab dia masih dalam lingkungan 60 hari bagi tempoh darah nifas. Jangan dok kata bila dah 15 hari dah maka darah kemudian tu haid ada. Jadi masalah ni orang panggil ada masalah nakok juga bagi nifas pun. Maksudnya dia mari darah 40 hari, berhenti 10 hari ke 5 hari ke, mari pula darah dalam lingkungan 60 hari, maka hak tak datang darah tu orang panggil nakok yang dihukumkan dengan nifas. Bila dia tahu bila mari pula darah tu. Jadi kena faham molek. Jadi kalau katakan orang perempuan tu 40 hari datang darah nifas, kemudian dia berhenti, waktu tu dia wajib bersuci, wajib sembahyang. Sebab memang tak datang darah. Kemudian 10 hari kemudian, hari ke 51 mari darah. Maka kena berhenti kerana dikirakan nifas lagi. Sampailah hari ke-60 berhenti situ. Maka pada anak yang akan datang, anak akan datang
Katakanlah darah berhenti awal 40 hari berhenti, 30 hari berhenti, maka tak boleh dia terus solat. Kena tunggu 60 hari juga. Sebab apa? Sebab dia dadak. Sebab orang hit kan? Orang hit tu kalau katalah bulan lepas yang mari 7 hari, bulan sebelum mari 7 hari, hit sebelum 7 hari, kemudian hit ni mari 5 hari, kena buat. Tunggu dulu 2 hari hok adat. Katakanlah 2 hari hok adat tu tak mari juga, rupa-rupanya tak mari juga, maka pada waktu tu dia kena qada balik. Katakanlah bulan lepas mari 7 hari, bulan ni mari 5 hari saja. Kena tunggu 2 hari. Katakanlah 2 hari dia tunggu tu tak datang juga darah, maka kena qada balik 2 hari hok dia tunggu saat ni tu, sebab wajib tunggu. Sebab ada adat dah. Kena qada balik pada hari ke-7. 2 hari hok tak ada darah saat ni, maka pada bulan akan datang tu dia hanya kena tunggu 5 hari, sebab adat telah berubah. Mudah mari berhenti semaya, tak mari mari tak berhenti, tak semaya, tak mari semaya, gitu dah mudah. Kita carilah pendapat tu, kalau nak guna pendapat tu. Jadi ikut orang kata gitu. Tak boleh, kita kena tahu ada kada ulama dak oyak. Orang-oyak ni orang-oyak belaka. Hok tak mengaji paling banyak hok beroyak. Hok mengaji kurang beroyak. Moga apa orang mengaji kurang beroyak, dia bimbang nak beroyak Kesalah kena wicerak molek. Orang tak mengaji ni dia ayak belaka, boleh. Tak boleh. Ya boleh gitu ya, orang tak mengaji mudah. Jadi hidup atas muka dunia ni kalau lebih mudah gak tak mengaji. Boleh belaka. Orang tak mengaji, orang mengaji gak susah ni. Hak ni boleh kodok ni. Pergi tanya tok guru boleh kodok gini. Kena tanya tok guru kata boleh tak boleh, baru ambil buat hukum. Kalau tak gak baik, sudah situ. Maka darah yang keluar itu darah nifas jua, bukan darah hid. Ingat dah kalau dalam 10 hari itu darah tu kira darah nifas lagi, bukan darah hid. Walaupun ada berhenti 15 hari dah sekalipun. Melainkan istisna ada pula, kecuali jika keluar ia darah kemudian daripada 15 hari, maka iaitu darah hid juga. Lagu mana ni? Betul kan ni hak kita ingat ni. Hak kita ingat dalam tempoh dia hid juga, nifas juga. Betul dah sudah ni. Maka darah yang keluar itu darah nifas jua, bukan darah hid. Melainkan jika keluar ia darah saat ni dalam tempoh 60 hari ni, kemudian daripada 15 hari, maka itu darah hid juga. Kalau kita salah ingat ni. Saya ingat kita ni nifas juga tu. Tapi sini dia kata darah hid juga. Darah hid juga. Nanti kita tengok pula. Hak tu hak pasal sini. Ibarat sini gitulah maksud dia. Cumanya hak kita seingat kita darah tu masih dah nifas. Mungkin kita salah ingat lah tu. Mungkin kita salah ingat. Nanti kita rujuk cerak balik lah, InsyaAllah. Cuma pergi situ sininya darah hid juga. Tak apalah, nanti kita cerak balik. Situ tu tanda situ sikit. Lama tak mari nifas ni, tak mari hid, tak mari nifas ni, mungkin kita salah ingat. Tapi ibarat di kitab ni memang nampak begitu. Memang nampak maksudnya kalau dalam 60 hari, kalau berhenti 15 hari, maka darah kemudian tu dikirakan darah nifas. Gitu dulu. Baik. Lepas tu kita cerak pula lah esoknya. Hak nampak ibaratnya begitu dulu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan tiada hingga, yakni tiada hak bagi sebanyak-banyak suci. Tiada hak bagi sebanyak suci. Maksud katanya boleh saja orang perempuan ni suci seumur hidup dia. Seperti Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Dia tak mari darah hid pun, dia tak mari darah kotor pun. Jadi dia boleh melaksanakan ibadat 24 jam. Dan tiada hingga, yakni hak bagi sebanyak-banyak suci, kerana terkadang tiada hid perempuan itu di dalam seumur hidupnya boleh. Tapi pelik lah. Ada juga setengah orang perempuan 2-3 bulan sekali baru mari darah hid.
Hak kebiasaan, hak moleknya, kalau kata doktor lah, hak moleknya kena tiap-tiap bulan tu mari. Dia nak pergi tu. Sebab dia keluar tu darah kotor. Ni. Baik, di dalam seumur hidupnya hanya sekali jua. Ada juga perempuan hak mana mari darah sehari lah seumur hidup. Ada tak pernah mari langsung. Hak kita duk ngajar-ngajar muslimat pun ada mari kata ustaz, ada seorang tu yang mari tak mari darah hid. Tak ada. Memang dia duk cerita begitu. Orang kata saya baru dengar pula ni ada juga hak jenis tak mari darah ni. Dan terkadang tiada haid ia sekali-kali dalam seumur hidupnya. Seperti mana Sayyidina Fatimah Az-Zahra lah. Kalau kita ngaji gak tak mari darah. Jadi Allah Ta'ala memuliakan dia dengan dapat melaksanakan ibadat sama-sama. Jadi retina bila datang darah haid, adakah dia tak melaksanakan ibadat? Boleh. Zikir boleh, selawat boleh, taat kau tak lelaki boleh, ibadat juga. Dia nak semaya, dia nak ngaji Quran. Jadi kena faham konsep ibadat ni gapo. Ibadat ni bukan kita semaya, kita baca Quran dak. Kita pergi haji dak. Ibadat ni gapo dia? Intisaru awamirihi wajtinabu nawahi. Kita buat apa yang Tuhan perintah, kita tinggalkan apa hak Tuhan tegur. Baru namanya ibadat. Jadi orang perempuan waktu datang darah haid, ia tak baca Quran sebab teguh syarak. Adakah dapat pahala? Ya, dapat pahala. Tapi kalau dulu-dulu pun memang tak baca Quran. Tak buat kira lah. Hak ni memang hidup baca dah. Ni. Ataupun dia ni memang semayanya comel dengan tahajudnya, dohanya, mari darah. Maka dia tak semaya tu dapat ibadat. Tak dapat pahala. Kena pergi faham molek lah. Masalah ganjaran pahala tu lagu mana dah? Bukan semata-mata semaya baru dapat pahala. Dak. Ada orang baru tobat, pasal pergi semaya lagi. Dak. Semaya ke apa? Ba'diyah dia kata. Dak. Juru dekat mana lagi ngajar begini? Tak ada. Tapi kalau orang berilmu, ada juga yang semaya pasal. Tak semaya yang didahului oleh sebab. Boleh semaya pasal. Tak. Orang tak ngaji kata, boleh ke semaya pasal? Boleh. Kalau semaya dia dahului sebab. Supaya kita mari awal maghrib, kita nak mari tahiyatul masjid, tak ada masalah. Kena kalau orang tak ada habis mengaji, dia tegur, mau mari gapo, mana boleh mari bahasa. Sebab tu orang kita nak tegur ni tanya dulu, mau mengaji ke tak? Dia kata aku tak mengaji, boleh tegur. Kalau dia kata mengaji, tanya dulu. Awak ambil pendapat mana kata boleh buat gini ni orang mengaji kena kecek gitu. Tidak tak malu kita, sengih kita bah ni. Ni. Dan tiada hingga hak bagi sebanyak-banyak suci kerana terkadang ada juga hak tak mari darah haid selama-lama hidupnya. Dan yang ghalib masa suci iaitu tinggal daripada sebulan. Dan yang ghalib masa suci itu ghalib masa suci iaitu yang tinggal daripada sebulan, kemudian daripada ghalib haid. Jadi maksud katanya gua kalau mari darah haid 7 hari, maka ghalib bagi suci dia berapa hari? 23 hari. Sebab sebulan 30 hari. Gitu je. Tak. Kalau mari sebanyak-banyak haid 15 hari, maka dia akan datang ke suci 15 hari. Dia tak boleh gitu. Sebab sebulan 30 hari. Tapi kalau sebulan tu 29 hari, sebulan 29 hari. Kalau datang haid 7 hari, maka suci dia 22 hari. Lagu-lagu mana suci nak kena 15 hari. Syukur-syukur dia. Tak kira lah sebulan dia tu mari 29 hari ke 30 hari ke. Nak mari haid yang kemudian kena ada 15 hari. Katakanlah bulan ni 29 hari ada. Haid mari 15 hari. Maka awal bulan depan tu tak boleh mari lagi. Paling tidak dia nak mari 2 hari bulan. Kena suci 15 hari. Dan telah terdahulu perkataan bahawasanya ghalib haid itu 6 hari atau 7 hari, maka yang ghalib suci itu 4 likur 24 lah. Orang kita duk kecek malam 7 likur, malam 7 likur tu, malam 27 lah. Ni. Atau 3 likur ni iaitu 23. Likur ni 20. Supaya kita mengaji kitab Jawi lah, 4 kati 2 laksa. Ni. Satu kati 2 laksa 4,000. Tak 124,000 bilangnya para nabi, bilangnya para sahabat, bilangnya para nabi. Ni sama lah.
Inilah jika ada bulan itu genap 30 hari. Kalau cukup 30 hari. Dan jika ada ia bulan tu kurang sehari semalam, 29 hari. Sebab dalam bulan Islam kita ada 30, ada 29, tak ada 28. 31 tak ada. Maka ghalib suci itu 3 liku. Maksudnya kalau mari 7 hari, kalau mari 6 hari, maka suci dia 3 liku, 23 lah. Sebab ada 9 hari ya. Atau 2 liku. 2 liku ni 22 hari. Kalau mari berapa hari? Kalau mari 7 hari. 7 hari maka 22 hari saja dia suci. Cukup 29. Qala al-musannif rahimahullah taala syahdan, tambah yang kata. Baik salah. Sini dulu. Lepas tu kita duk nampak jual dah ni. Suci 15 hari masalah hid nifas tu kan. Tapi nak cerak tu. Semalam. Semalam tu kita dah sebut. Kita dah sebut kata kita tak boleh nak letak hukum sebab masalah hak didatangkan tidak detail. Tidak detail. Maka bila tidak detail kita nak letak hukum pun tak boleh lah. Kalau datangkan dengan detail boleh kita tak hukum. Sebab kita pertama sekalinya kita nak tengok tamyiz tak tamyiz. Kalau tak ada tamyiz baru kita nak tanya adab pula. Jadi bila ada detail gitu mudahlah untuk kita nak letak. Salam. Nak tanya kalau 60 hari malam 60 hari malam maksudnya 60 hari 60 malam gitulah. Lepas tu tak cukup 15 hari suci. Mari pula darah. Itu dikira darah apa? Kita ayat dah ni. Jadi maksudnya kalau datang darah nifas. Kau darah nifas ni nampak apa darah nifas ni? Tak ayat darah hid ke nifas, cuma kita faham darah nifas. Sebab dia kata 60 hari. Tak. Kalau hid nanti dulu. Tak. Kalau nifas dulu kita letak. Sebab dia mau tak letak hid ke nifas maka kita kena takdir dua-dua. Takdir hid dulu, takdir nifas dululah, mudah. Takdir mudah dulu. Jadi kalau katakanlah 60 hari datang darah nifas, cukuplah. Kemudian suci. Tak ada 15 hari datang pula darah. Maka darah tu cerak-cerak dah kata darah haid. Hak cuma saat ni hak kita kata jadi kita pun salah ingat tadi. Masalah kalau katakanlah dalam tempoh 60 hari. Kalau dalam tempoh 60 hari suci 15 hari, maka dalam kitab sana kata hukum haid. Gitu. Ada pun kalau 60 hari cukup dah tak suci dia tak sampai 15 hari sekalipun dikirakan hukum haid dah. Tak ada masalah. Bila hukum haid maka pani lama tunggu 15 hari. Tu kalau kata darah tu darah nifas dan haid. Tapi kalau 60 hari tu darah haid dah memang tak nak jawab jugalah. Sebab apa? Sebab tidak orang panggil tidak tidak detail. Tapi kita faham dah lah. Kata maksudnya hak 60 hari mari darah nifas. Kemudian tak sempat suci 15 hari datang pula darah. Maka darah itu hukum haid dengan syarat warna haid dan datang dia lebih daripada sehari semalam. Dia jangan menampaui 15 hari 15 malam. Cukup gitu sajalah. Ada. Lepas tu qala musannif syahdan. Sikit lagi ni. Sikit lagi. Ada lagi soalan ni? Tak perasan. Di atas ada 3 lagi. Tak perasan lah. Ada lagi datang ni. Assalamualaikum. Kalau darah haid keluar dari 2 hari bulan hingga 8 hari bulan, tempoh suci saya dikira bermula dari 9 hari bulan sampai 23. 15 hari suci. 15 hari dah. Tak, 9. Dah kata 15 hari ni, 15 lah. 9 15 ni. 15 9 hingga 23. Susah juga. Congok-congok. Kalau 24 hari bulan keluar darah lebih daripada 24 jam, adakah betul itu darah haid walaupun pada bulan yang sama? Ya, kita dah ayat. Boleh datang darah haid pada bulan yang sama 2 kali. Tak ada masalah.
Bila antara senggih antara haid pertama dan haid kedua 15 hari suci. Kalau ada hari suci, maka dikirakan yang kedua tu haid juga. Ni. Baik, soalan, ada wanita yang mengalami haid yang berpanjangan, iaitu melebihi 15 hari ke atas. Tu orang panggil masalah gapo? Istihadah. Bagaimana cara nak menentukan haid dan istihadah wanita tersebut? Jawabnya susah. Susah untuk ditentukan. Tak kecuali kena sebut detail. Maka wanita tak dikata saya tak ingat detail. Sekurang-kurang dia saya tak ingat. Warna dia saya tak ingat. Maka namanya mutahayyirah mutlaqah. Maka mutahayyirah mutlaqah ulama pun kebingungan nak letak hukum, apatah lagi saya. Jawabnya gitulah. Mutahayyirah mutlaqah ni lagi akan datang. Bagaimana cara mutahayyirah mutlaqah? Kena ihtiyat. Setiap masa kena mandi. Allah ustaz, susah ngaji ustaz ni. Ngaji ustaz lain. Setiap waktu kena sembahyang, kena mandi 5 waktu. Mudah-mudah kita sebut. Kemudiannya masalah suami isteri haram, kerana kemungkinan dia tu dikira haid waktu tu. Dan masalah kewajipan seperti solat wajib. Wajib sebab kemungkinan dia suci waktu tu. Tiada hari gitulah. Kemudian puasa dia. Puasa dia lagu mana? 2 bulan 6 hari. Ingat lagi weh. Ingat lagi waktu. Ni saat ni mana je tak ingat. 2 bulan 6 hari. Bagi nak sahkan sebulan puasa orang mutahhirah mutlaqah, kena puasa 2 bulan 6 hari. Sebulan setrik kena puasa. Bagi nak sahkan 14 hari. Itu kalau kata dia mari darah waktu petang, ataupun dia tak ingat darah mari waktu petang ke malam, maka sebulan dia puasa hanya sah 14 hari. Kalau dia ingat, saya ingat dulu saat mari berti 15 berti malam, maka sebulan dia puasa sah 15 hari. Maka dia hanya perlu puasa 2 bulan saja. Jadi 2 bulan 6 hari. Tak apalah pening gala dah. Kalau pening gala, kalau tak pening, tu bukan jawapan dia. Kalau pening tu dah jawapan dia. 2 bulan saat ni, sebulan bagi nak sah 14 hari, sebulan sah 14 hari, 6 hari lagi bagi nak sah ke 2 hari. Hari ke berapa dia kena puasa? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-16, hari ke-17, hari ke-18. Betul ke tak? Betul lah. Tak betul lah. Tu. Rumit. Jadi nasihat bagi orang perempuan kena tanda. Lepas tu dia tanya, dan apa perbuatan yang boleh diikhtiarkan? Begitulah seperti mana saya sebut tadi. Perbuatan semampu dia. Kalau katalah darah mari sterik, dia tak dapat beza, dia tak ingat bergapo-gapo, jadi susah nak tak hukum. Kalau dia ingat ada darah sebelum berlaku istihadah, itu mudah. Ataupun ada tamyiz perbezaan darah mari, itu mudah untuk dihukum. Tapi kalau tak ada tamyiz, ada pun tak ingat, maka kena buat ihtiyat seperti mana saya sebut. Kemungkinan pada waktu yang sama dia tu kira putus haid, maka kena mandi tiap-tiap waktu. Waktu yang sama kemungkinan dia haid, maka tak boleh istimtak, tak boleh nak buat ibadat sunat pun tak boleh, kerana dikirakan haid. Ibadat wajib dikirakan dia tu dah tak darah haid. Apa hukum orang yang istihadah pegang Al-Quran setelah solat wajib? Istihadah dia tidak kotor. Istihadah dia hukum suci. Kerana tu dia wajib solat. Jadi dia boleh buat ibadat fardu dan ibadat sunat. Sebab ada ustaz bagi tahu istihadah hukum orang yang bertayamum. Boleh guna untuk amal fardu sekali saja. Terima kasih. Hukum tayamum boleh amal sekali saja. Setahun saya lah. Dia kena rujuk pula tu. Setahun saya dia boleh buat satu fardu dan berbilih sunat. Kalau nak cerak, nanti kita akan kembali pada masalah istihadah. Tu baru cerak molek. Tu masalah istihadah lagi akan datang. Dia akan rujuk masalah istihadah. Satu fardu dan berbilih sunat. Soal itu, dia tanya bukan baca Quran, pergi Pergi Quran, sama lah. sama.
berbila sunat. Jadi bila nak buat amalan sunat saat ni tu, supaya dengan hukum membagi Quran, baca Quran, ibadat sunat hak lain-lain, ibadat sunat hak lain-lain. Wajib ambil semaya. Jadi kira ruksah dia lah. Nanti kita rujuk pula mana-mana kitab. Kalau dia ustaz ada ayat kata gitu, kita rujuk mana-mana kitab lain pula, insya-Allah. Assalamualaikum ustaz, mungkin ada khilaf. Ni. Apa hukum orang hik baca Al-Quran dan bagaimana hukum bagi orang hik mengajar Al-Quran? Ya, saya ada tanya guru masalah ni. Masalah orang perempuan yang datang darah hik baca Al-Quran. Jawabnya haram lah. Tak boleh nak baca Al-Quran kecuali niat zikir. Tu lagi aku sebut berkenaan dengan benda-benda yang haram atau orang hik. Di antaranya membaca Quran. Lepas tu kemudian macam mana nak mengajarkan Al-Quran. Di sini ada jadi timbul masalah. Sebab orang perempuan ni kadang-kadang anak murid mari hik tak mengaji. Kadang-kadang tok guru mari hik dia tak mengaji semua boleh. Jadi betul juga timbul soalan gitu timbul. Betul juga. Maka di sana ada pendapat yang membenarkan, mengizinkan. Boleh guru Quran saat ni nak mengajarkan anak murid dia saat ni. Tak ada masalah. Sebab jadi tak akan baca sama-sama lah. Tanya tok guru kata apa nama ni, tak mari kali ni, maaf tok guru uzur 15 hari. Tanya nak mari tok guru boleh mari ni, ambil uzur pula. Bagi uzur. Bagi uzur. Ada bagi uzur nyanyi juga, tak ada masalah. Ada pendapat kata begitulah. Sebab bila ada soalan begitu mari timbul, kita tanya guru kita, mereka pun jawab kata begitulah. Secara dalam kitab sendirinya detail begitu, kita sendiri pun tak jumpa juga lagi. Kalau ada orang jumpa bolehlah sebut, kita pakat-pakat rujuk. Salam ustaz, sekurang-kurang hik adalah 24 jam. Saya ada dengar dua pandangan. Mohon ustaz terangkan yang mana yang betul. Terima kasih. Yang pertama, 24 jam bererti kena catat setiap jam darah keluar. Cukup atau tak jumlah jam tersebut 24 jam. Yang kedua, cukup sekadar keluar darah sepanjang hari tanpa ikut jam. Kedua ni saya tak pernah dengar lagi lah. Kira hari ni mari darah, maka tak boleh cek. Wallahualam. Hak sekadar saya tahu dan saya belajar ialah dia kena pastikan berapa jam pada tiap-tiap hari. Baru boleh nak menentukan 15 hari itu 24 jam cukup atau tidak. Jadi pendapat yang kedua, hak kata cukup sekadar keluar darah sepanjang hari tanpa ikut jam. Maksudnya gimana? Komurok dia sama dengan yang pertama. Cukup sekadar keluar darah sepanjang hari tanpa ikut jam. Maksudnya hari ni datang darah tanpa perlu ikut jam. Tak betul. Dia kena ikut jam. Cukup 24 jam. Contoh katakanlah hari ni mari pukul 12, maka dia kena habis pukul 12 malam tu pula. 12 esok tu pula. Baru cukup 24 jam. Kalau katakanlah mari 12 hari ni, kemudian berhenti pukul 12. Pukul 11. Tak cukup 24 jam. Maka tidak dikira kahit. Kalau gitu istihabah. Tu kita dah sebut. Kalau ada adat, tunggu adat saja. Kalau belum, maka dikira ke darah tu bukan haid. Kalau belum ada adat, dia kira terputus-putus tu. Dikira ke terputus-putus. Apakah syarat nakok? Apa dia syarat nakok? Nakok tak ada syarat. Nakok tak ada syarat. Nakok ni darah tak keluar di dalam, tidak keluar keluar dan tidak ada dalam, dipanggil nakok. Tapi bahas soalan ni, apakah syarat nakok untuk dihukumkan dengan haid? Tu baru kena ada syarat dia. Berapa syarat nakok untuk dihukum dengan haid? Ada 3. Pada mana ada buku ni boleh rujuk pada muka surat 42 tu. Dan sebelum daripada fasal pada menyatakan nifas. Kalau tanya tak apalah, kita baca sikit. Bermula nakok yang pada selang-selang darah itu dihukumkan haid dengan 3 syarat. Bagaimanakah hukum nakok? Darah tak ada di luar, tak ada di dalam, tetapi dia selang antara haid. Hari pertama hingga hari kelima tak ada darah, berarti hari ke 10-11 datang darah. Maka di sini panggil nakok. 3 syarat. Maka nakok tu dikirakan hukum haid. Yang pertama, dia tidak lampau daripada 15 hari.
Kalau lampau 15 hari tak dikirakan haid lah, ada masalah istihadah. Kita dah sebut dah. Kedua, bahawa tiada kurang perhimpunan darah itu daripada sehari semalam. Kena cukup 24 jam. Jadi kita dah tera dah kemarin, dalam tempoh 15 hari, kalau darah tu selai datang, selai tak datang, maka boleh dihukumkan dengan haid sekaliannya jikalau cukup 24 jam. Syarat ketiganya, bahawa nakak itu lebih daripada fatrah yang teradat. Maksudnya benda lain. Fatrah hukum haid dah. Berapa? Fatrah yang teradat antara darah haid. Dari kerana, sebab apa? Kena benda yang lain daripada fatrah. Dari kerana fatrah itu haid dengan tiada khilaf sekalian ulama dah. Fatrah ni maksudnya ada dalam tak ada luar. Hak tu memang sepakat dah kata ialah hukum haid. Yang jadi masalah pembicaraannya ialah nakak. Jadi nakak ni kena lain daripada fatrah tadi. So cukup dulu setakat ni. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.